Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma alimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharain. Kata musannif, wa amal jaizu fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya, dan ada pun yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala itu, maka iaitu memperbuatkan tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkan memperbuat akan dia. Inilah kesudahan segala aqaidul iman yang ta'alluq dengan Allah Ta'ala. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia pula ihsan dia, masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Limpah kurnia pula ihsan dia, lahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, dihukumkan kita Islam, alhamdulillah. Limpah kurnia dan pula ihsan dia, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia dan belas ihsan dia, jadikan minat untuk belajar dan memahami hukum syariat, alhamdulillah. Limpah kurnia dan belas ihsan dia, boleh mengenal, boleh boleh perasan dengan Allah. Dia yang menjadikan segala kainat, alhamdulillah. Limpah kurnia pula ihsan Allah Ta'ala, jadikan kita ada perasaan dan nak ikut dan tiru segala apa cara hidup dan tunjuk ajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesempatan, kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan hati, minat yang berterusan berada dalam majlis yang penuh kemuliaan untuk kita manfaatkan untuk mengenal Tuhan dan mengenali siapa dia, Nabi-Nabi dan Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul akhir zaman. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insyaAllah. Kata dia, wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Terjemah asal kata dia, dan ada pun yang harus pada hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu memperbuatkan tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkan memperbuatkan akan dia akan mungkin. Kita nak masuk ni di bahagian terakhir dalam bab kewajipan kita sebagai mukallaf mengenal bab ketuhanan. Bab pertama yang kita tempuh dulu, mengenal sifat wajib. Kerana Allah mesti akal yang waras, takkan boleh menolak dan menafi tentang kewujudan dia, kidamnya dia, baqa'nya dia. Segala kesimpulan yang telah dirumus oleh ulama ahli sunnah wal jamaah ni ialah satu kesimpulan khasnya bab wajib. Kita dah bicara tu, satu ialah akidah, satu rumusan yang sangat jitu dengan dalil akal dan nakal.
tanpa ada boleh dibangkang satu pun daripada segala rumusan, walaupun seringkas-ringkasnya macam telah kita bicara, dan itulah kaul yang sahih dan muktamad dipakai 13 sifat. Yang satu daripadanya ada istilah nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Tak ada boleh satu pun yang dibangkang, pasal dia adalah perkara yang sabit dengan akal dan nakal, nak menunjukkan benarnya, sabitnya zat Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala ni pastinya mempunyai segala sifat yang melayakkan dia untuk jadi ilah, dan dia adalah perkara-perkara muhkam yang ambil daripada intisari Al-Quran hadis atas dasar nak memahamkan kalimah syahadah yang pertama, la ilaha illallah, supaya benar iktiraf kita tiadalah ilah melainkan Allah, dengan mana Allah jua bersifat uluhiyah. Makhluk atau ma'asiwa Allah ni takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Ada bab kita dah cerita panjang bab tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat kita faham dengan apa telah kita belajar. Begitu juga yang telah kita belajar, lawan daripada 20 itu atau angka yang masyhur atas kaul muktamad dan sahih, lawan daripada 13 pastinya adalah perkara yang memang dinafi dan ditidakkan sama sekali pada Allah Ta'ala, kerana tak mungkin dalam masa yang sama bila dia bersifat yang wajib, dia akan bersifat yang mustahil. Subhanallah. Takkan ada bernafi-nafian sifat pada Allah Ta'ala. Takkan masa yang sama dia alim, takkan masa yang sama dia jahil. Subhanallah. Dan semestinya makna yang akan ternafi daripada wajib ni, dia adalah ternafi sehabis-habis nafi daripada sifat wajib. Satu atas isyarat dia, kita nak faham sifat mustahil ni, dia mesti dhid daripada sifat-sifat wajib. Walaupun ada daripada definisi yang diberi dalam matan itu, dia bukan dhid tapi hanya naqid. Yang tu pun saya tak ada nak tengok kitab pun untuk menyemak perbezaan dhid naqid dengan definisi yang diberi tu. Wajar umum ada kesempatan lain insya-Allah. Tak ada lagi pasal kita pun dalam duk sibuk pergi ke sana kemari. Kitab pun ada yang bahagian dah susun, ada tak susun ni. Bawa mai saja, tak masuk pun dalam susunan kitab. Nak tengok pun masih tak ada lagi. Nak semak tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Panjang umur, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk ambil kesimpulan. Pasal kita sekali lalu dah. Cuma ada benda yang kita tak mantap. Kita tu saya lah. Ada yang saya pun tak ambil peduli dah pembahasan dhid dan naqid tu. Khasnya dengan apa disebut dalam matan, mana satu dhid, mana satu naqid, dan macam mana sepatutnya faham dhid naqid tu yang sepatutnya. Macam mana pun dasar kita nak bicara, kalau kita tak faham dhid naqid pun, mesti sifat wajib itu sifat Allah Ta'ala, yang mustahil lawan daripada itu mesti dinafikan dan dinyahkan, ditidakkan, dibersihkan, ditanzihkan daripada Allah Ta'ala sebersih-bersihnya, setanzih-tanzihnya, setepat-tepatnya. Kerana kesalahan dalam bab ketuhanan dia sangat besar. Kecelaruan dalam bab ketuhanan sangat besar. Satu rumusan yang kita belajar ni, dia adalah perkara yang muhkam. Dalam masa yang sama dia menyambil ada sebut mutasyabihat. Panjang umur jumpa lagi ke depan. Yang akidah kita mesti berdasarkan kepada semua ayat muhkamat. Kalau ada ayat yang mutasyabihat, apatah lagi yang menyanggah daripada ataupun berlaku kontradaksi, berlaku pecanggahan, berlaku ta'arud dengan dasar-dasar rumusan yang telah disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana untuk mengenal Tuhan, apa yang sepatutnya, yang dia mesti ilah, yang dia mesti ghani, yang tak mungkin ada istilah fuqara, fakir pada dia. Sekalipun datang ayat Quran, maka makna zahir yang datang, kalau datang atas nama mutasyabihat, maka maksud itu
mesti diselesaikan dengan mengembalikan kepada yang muhkam. Allah mesti sempurna, takkan ada sifat kurang. Takkan kita dah faham muhkamat untuk gadaikan akidah, dirosakkan dia pula dengan ayat mutasyabihat, memaham zahir ayat, menafikan muhkamat yang telah kita belajar. Takkan macam tu. Contoh mudah, sebagai ada benda sebahagian yang saya dah sebut, ni contoh. Misal Allah bila kaya, dia tak perlu bantuan dan support daripada makhluk, betul? Kita yang perlukan bantuan dan support daripada Allah Ta'ala. Tanpa ada anugerah dan limpah kurnia Allah Ta'ala pada kita, apa yang boleh ada pada kita? Tapi ada ayat Quran yang sekali lalu kita baca secara literal, faham seolah-olah Allah Ta'ala ni dia pun perlukan bantuan dan support daripada makhluk. Ayat Quran macam mana bunyi? Man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Apa maksud dia? Terjemah sekali lalu, siapakah yang boleh beri Allah Ta'ala satu hutang dengan hutang yang baik, boleh beri qardan hasan pada Allah Ta'ala. Man zalladhi yuqridullah, siapakah dia orang yang boleh beri pada Allah Ta'ala, beri akan Allah Ta'ala hutang. Kenapa saya buat macam tu? Bagi Allah Ta'ala hutang, hang pun tak berhutang dia, hang ada hutang orang. Allah minta hutang. Allah ada siapa yang boleh bagi orang Ta'ala hutang? Jadi orang hutang ni apa bermasalah? Betul? Mesti bukan makna hutang yang macam kita faham berhutang. Mestilah. Takkan nak kata Allah pun berhutang dengan hutang yang layaknya. Itu cara Wahabi faham. Boleh? Faham kan? Kali lalu kan? Faham kan? Faham saya cakap apa? Takkan Allah Ta'ala berhutang? Ada hutang? Ada? Kecil-kecil dah berhutang lah. Hutang apa? Hutang tasrif? Tak apa lagi. Hutang duit? Ada hutang duit? Ada? Cakap lah betul-betul. Oh, ada. Besar ni dah ada hutang? Ada hutang? Ada hutang? Ada juga? Allah. Apa? Tipu-tipu? Ada hutang? Ada ke hutang? Tak tahu? Oh, dia pun tak tahu dia ada hutang. Ni Allah minta hutang ni. Man zalladhi yuqridullah. Atas jalan pun jalan istifham. Siapakah yang boleh beri hutang ke Allah Ta'ala? Qardan hasan, sebagai qardan hasan. Apa maksud hutang qardan hasan ni? Bagi hutang, lepas tu? Apa orang nak sebut bahasa dia? Tak payah bayar. Itulah qardan hasan. Istilah qardan hasan tu. Hutang tapi tak payah bayar. Siapa boleh bagi ke Allah Ta'ala hutang, lepas tu tak payah? Betul Allah Ta'ala janji apa? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah dia akan beri ganjaran yang lebih besar lagi. Lah. Dia minta orang bagi hutang ke dia? Lepas tu dia nak bagi ganjaran yang lebih besar. Oh, cerita mestilah bukan makna hutang. Boleh faham. Tapi di mana wajah musyabahah ni? Allah Ta'ala serupakan kita belanjakan harta jalan Allah Ta'ala tu, yang tu diistilahkan hutang. Maksud apa? Dia ada huraian, tapi bukan hutang. Allah tak hajat hutang. Kita yang banyak berhutang dengan Allah Ta'ala. Boleh? Faham saya sebut? Jadi ada muhkam yang kita dah belajar. InsyaAllah dengan faham kita, apa yang ulama dah rumuskan, apa yang wajib, apa yang mustahil pada Allah Ta'ala, takkan sesat jumpa yang Quran macam tu. Kalau Wahabi yang gila babi tu, saya tak tahulah dia faham macam mana yang Quran tu. Saya tak pernah tengok pun dia hurai. Kalau dia dalam keadaan selalu disebut tak boleh tasybih, tak boleh takwil, tak boleh tak. Quran mana boleh ditaktil, mana boleh takwil. Jadi apa Allah Ta'ala kata, kita kata macam mana Allah Ta'ala kata. Jadi engkau faham apa Allah Ta'ala minta hutang? Kalau ikut format yang dia ajar tu, Allah ada muka-muka yang layak dengannya. Ni buat Allah minta hutang-hutang yang layak dengannya. Berhutang ke Allah Ta'ala? Mesti tanzih Allah Ta'ala daripada hal tu. Itu satu isu. Ataupun Allah Ta'ala sendiri kata apa? Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit bumi. Jadi Allah ni apa? Cahaya. Nak kafir boleh nak itikad itu. Allah yang kata Allah cahaya. Jangan main ayat Quran.
Jangan main faham bodoh-bodoh. Dia mesti ada kefahaman yang sepatutnya dipaham. Dasar dah diajar dengan apa sifat wajib, dan kita sepatutnya tanzih Allah Ta'ala daripada apa sifat mustahil. Satu penting sangat belajar sifat 20 ni. Zaman sekarang jangan tak tahu, zaman orang allergic belajar sifat 20. Pasal pahaman-pahaman Cik Wahab tu, bunyi lembut sikit Cik Wahab tu, bunyi Pak Wahab bunyi garang sikit kan. Bunyi Cik Wahab nampak macam perempuan aja kan. Lagi apa saya dah sebut dulu? Mr. W. Tu nampak macam terhormat sikit. Mr. W. Lagi? Cik B. Okey. Cik B. Cik B tu Cik Bengong. Tadi kita main-mainkan sikit lah kan. Memang tujuan kita pun nak menunjukkan batilnya pahaman mereka. Satu kita main-main bahasa dengan mereka ni. Tak tahulah macam mana dia faham. Dan kita pun tak pernah tengok dia hurai. Kaedah kita, ulama kita pun dia cerita satu-satu. Dia ceritakan, kalau kita dengar ni, Masya Allah, puas hati kita dengar apa huraian mereka. Wahabi ni tak ada benda dia tak bagi kita soal pun kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi asal saya nak sebut ialah alhamdulillah kita dah belajar, dan kita tak belajar di atas kaedah belajar macam mana mereka asma wa sifat, tu pergi belajar asma husna. Tak. Kita bukan nak menafikan asma husna. Tapi kalau tak kena gaya, faham dengan tak ada disiplin dan formatnya yang betul dalam bab akidah, walaupun belajar asma husna boleh sesat. Umumnya jangan kata ayat asma husna, belajar ayat Quran pun sesat, seumpama ayat mutasyabihat. Dan dia orang pula duk ajar, bukan ajar ayat muhkamat, ajar mutasyabihat dulu. Itu masalah kan. Baru ni pun ada orang main ziarah kita, adalah sembang bab tu, adalah kami bincang beberapa perkara itu. Jadi antara yang memang tak dapat dinafikan, mereka ni memang mengajar ayat-ayat semua mutasyabihat. Awal-awal ajar kenal Allah Ta'ala Ar-Rahman ala arsy istawa. Kita belajar macam mana? Mula-mula mesti apa? Allah wujud. Makhluk asal tak wujud. Bagi faham macam tu dulu. Allah ni. Allah tak hajat pada satu. Dia istighna an kulli man siwa. Dan Allah Ta'ala mesti semua makhluk berhajat dia. Muftaqirun ilahi kullu ma'adah. Mesti. Dia tak ajar tu. Dia bukan ajar la ilaha illallah dulu. Ajar ayat-ayat mutasyabihat dulu. Ada sahabat saya yang datang menziarah orang ni, kata dia, kalau kita tambah kita duk pergi tempat-tempat yang orang duk biasa mengaji dengan golongan-golongan nama Cik B tu, kalau kita ngajar sifat 20 ni, kata mustahil Allah Ta'ala bertempat. Memang Allah Ta'ala tak duduk di aras. Memang mustahil Allah Ta'ala ada di aras. Ui, merah muka dia mah, bangkang dia. Pasal dia dah telan dah, dia dah hadam dah tu. Tambah kita pertikaikan tauhid akidah Trinity dia tu, yang tauhid asma wa sifat tu. Kita tunjukkan batil dia. Dan bila kita dia soal-soal, kita bagi soalan balik, terdiam dia. Dia kata bukan Allah, kata Allah Ar-Rahman ala arsy istawa kan. Memanglah. Tapi apa maksud dia? Kalau Allah berada di arsy, sebelum ada Allah, astagfirullah. Sebelum ada arsy, Allah ada di mana? Diam dia. Yang tu kalau tanya Tok Guru dia pun tak boleh jawab. Kalau dia jawab pun kata dia, kita jangan persoal Allah Ta'ala ada di mana sebelum dia buat arsy. Tapi Allah yang kata, dia pula tak boleh persoalan. Dia akan jadi macam tu. Akidah bodoh macam tu. Kaedah ulama kita, jelas satu persatu. Satu apa yang telah kita belajar ialah sifat wajib. Dan di sebaliknya, yang mustahil, satu lagi bahagian bab ketuhanan adalah sifat harus. Macam mana bab tu nanti, awal-awal kitab dia dah sebut, wajib atas kita sebagai mukallaf mesti kenal wajib, mustahil dan harus dalam bab kerasulan pula. InsyaAllah ke depan ni bab rasul lah. Tapi sebelum tu dia nak bahas sikit lah bab-bab sifat harus ni dan beberapa perkara yang berkaitan dengannya. Allahumma salli wa sallim. Dan lepas tu nanti barulah dia akan masuk dalam bab rasul. Bila bab rasul pula khas dia yang sebut rasul mana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih belum terlambat rasanya untuk kita sebut. Tambah kita duduk dalam bulan Maulud kan. Apa dia? Besarnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sampai tempat kita bicara lah. Dan mesti ada akidah besar perasaan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Walaupun katalah kita memang tak ada hati dan perasaan sekalipun.
Wajib belajar, wajib kenal, wajib faham siapa dia, sampai kalau tak jatuh hati pun kita dah tahu jalan nak bagi jatuh hati pada dia. Memang kita kerana sebut Nabi Muhammad bukan ada perasaan apa-apa. Betul tak? Ada perasaan apa-apa sebut Nabi Muhammad? Biasa ya. Sebut Ronaldo, okay. Ultraman, Doraemon, kadang-kadang hak tu lagi rasa seronok di hati. Macam ngaji lah, ngaji seronok, ngaji seronok tak? Ya ke? Mandi sungai mana seronok lagi? Kalau mandi sungai tengah tidur bangun, jom mandi sungai. Mandi sungai? Oi, lompat pergi mandi. Kalau ngaji ya, ngaji. Oh, sakit kepala. Sakit kepala. Sakit. Ngaji pun sakit kepala, nak pergi ngaji pun sakit kepala. Tapi kalau pergi sungai, Masya Allah, demam pun pergi. Tak apa. Ini nak kata tabiat kita memang macam ni lah kan. Siapa awak tu? Nak kasihkan Nabi. Tapi kalau cerita main bola, Ronaldo kalau main bola, dia main bola. Bola tu macam dalam poket dia. Contohlah, yang tu kaki minat bola. Masing-masing. Jadi kita belum jatuh hati lagi dengan siapa sepatutnya kita jatuh hati. Ini banyak lagi lah kita punya liku-liku perjuangan hidup ni untuk benar-benar kita mencapai apa yang Allah Ta'ala dan Rasul kehendaki. Yang tu yang kita kena duduk dengan guru-guru yang boleh mengajar kita, bawa kita untuk bimbing kita, ajar kita, asuh kita apa perjalanan yang sepatutnya yang kita nak lalui dalam kehidupan. Kalau kita tak dapat asuhan belajar betul-betul, hanyutlah kita. Dalam duk mengaji pun boleh hanyut, kalau tak mengaji tak tahulah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik, panjang umur kita jumpa nanti Pak Rasul. Jadi dengan apa yang kita nak telan malam ni, setelah kita terdekat kita bicara mengenai lawan bagi sifat 20 yang lepas, terdekat macam mana berlawannya sifat ma'ani yang lawan tu mustahil pada Allah Ta'ala, al-ajzu, al-karah, al-jahlu, al-mautu, al-samamu, al-bukmu, sebelum tu al-bukmu, al-ama. Sifat manawiyah pun jelas, kaunuhu tu, kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayyitan, kaunuhu as-samma, kaunuhu abkam, kaunuhu a'ma. Semua tu adalah mustahil, sangat jelas mustahil. Lawan daripada sifat wajib pada Allah Ta'ala tentu mustahil. Jadi kita nak sambung ni sifat harus. Formula dia senang saja. Sifat harus pada Allah Ta'ala, dia bukan bicara bab zat, bukan bicara bab sifat, tapi bicara apa? Bicara bab af'al. Jadi harus pada Allah Ta'ala, dia maksudnya Allah, zat Allah yang mempunyai segala sifat kamalat tu, nisbah dia nak buat makhluk harus. Banyak mana dia nak buat, besar mana dia nak buat, rupa mana dia nak buat, keadaan mana dia nak buat, mungkin. Nisbah dia nak buat makhluk ni atau istilahnya dia panggil mumkinat. Bahasa lain dia panggil jaizat. Jadi bab harus ni nisbah apa Allah Ta'ala nak buat pada makhluk. Nak buat pada makhluk tu, dan nak buat apa hal yang ada pada makhluk harus. Dia nak bagi orang untuk beriman, nak jadi kufur, nak bagi binatang ni apa, maka orang, maka binatang, maka semut, kecil, besar, dia ni kumpulan mana, Masya Allah nak sebut tu, ada benda yang luar daripada pengetahuan kita kadang-kadang makhluk ni. Tapi prinsipnya semua makhluk nisbah Allah nak buat dia nama makhluk ni istilah dalam tauhid dia panggil mumkinat, jaizat, ataupun dia panggil ma siwa Allah, tu bahasa kita pakai, tapi di atas cipta ni dia dipanggil mungkin, benda yang hak Allah Ta'ala, dia dalam keberangkalian hak Allah untuk Allah nak buat ataupun tidak. Nisbah nak buat makhluk tu tak ada satu pun wajib, bahkan semua harus pada Allah Ta'ala. Di atas disiplin macam mana telah kita belajar, dia buat takkan ada yang sia-sia, takkan ada yang batil, semua ada hikmah dan rahsia.
Dan dicipta ni sudah semestinya yang paling sempurna dia boleh buat, kerana kalau ada sempurna mesti dia buat yang lebih sempurna lagi. Adakah yang mungkin ada yang lebih sempurna lagi Allah Ta'ala buat? Subhanallah. Pasal dia sempurna. Apa dia buat semestinya sempurna. Takkan ada apa yang dia buat ni istilahnya belum sempurna, ada sesuatu yang lebih sempurna lagi yang sepatutnya dia kena buat. No. Takkan macam tu. Subhanallah. Satu orang yang faham betul-betul bab ketuhanan ni, dia punya kepahaman ni kita akan dapati hebat, pasal faham sungguh dia dalam bab ketuhanan ni, dia iktiraf sungguh pada Allah Ta'ala ni, dan kepahaman dia mengenai segala sifat dan kamalat Allah Ta'ala tu so perfect kan? Tak ada belah bahagi langsung. Kenal dia, faham dia pada Allah Ta'ala. Yang kata kita bicara ni, nisbah buat makhluk walaupun harus, tapi mestilah Allah Ta'ala buat tu pasti yang paling sempurna yang dia buat, dan tak akan ada apa yang dia buat tu sia-sia. Bukan saja kita cakap macam tu, Allah pun cakap macam tu, Rasulullah pun maklumkan kita macam tu. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tak ciptakan langit bumi dan apa antara keduanya main-main. Apatah lagi dia jadikan kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apatah lagi kat kita lah. Ada persoalan macam tu Allah Ta'ala. Adakah kamu sangka kamu ni diciptakan dalam keadaan main-main, abasa, main-main begitu saja, peri-peri macam tu aja. Ingat kamu buat, Allah Ta'ala buat kamu ni, tak ada hikmah dan rahsia kenapa kamu diciptakan. Kamu ingat kamu hidup ni, Allah Ta'ala buat ni sia-sia begitu, bodoh jadi batu dengan kayu aja kan. Kamu ni batu dengan kayu, kamu ingat? Wa annakum ilaina turja'un, dan maksudnya kamu tidak akan dikembalikan ke kami. Bahasa tu dalam tu. Maksudnya apa? Awak kita ni dah jadi manusia punya bodoh. Bahasa bodoh dah. Punya bodoh tak ambil tahu. Di atas kita ni dah makan jasa banyak dengan Allah Ta'ala ni. Takkanlah tak tunjukkan sesuatu dan mengiktiraf siapa kita dan siapa Allah Ta'ala, dan kedudukan kita berbanding dengan Allah Ta'ala. Takkan tak faham, takkan tak belajar-belajar, takkan tak ada akal langsung. Macam tu lah kot bahasanya kan. Hadanallahu ila siratil mustaqim. Masa nak dapat perasaan macam tu pun limpah kurnia dia, hak dia kan. Atas kita, atas perjalanan asbab juga, macam mana kita pernah belajar dulu dalam bab ada kasbul fi'il mukhtar. Kita nak buat makhluk, kita nak buat atas jadi khalik af'al, tak boleh. Khalik makhluk lagi tak boleh. Kita tak boleh dalam bab mencipta, tak boleh. Bahkan fi'il pun kita tak boleh cipta fi'il, tapi kita boleh kasbu fi'il. Dan ada perkara yang Allah Ta'ala taklifkan untuk kita iktisab. Dia perintah kita gini. Macam apa dia perintah? Dan perintah dia takkan sia-sia. Macam mana kita belajar bab kalam, ada kalam lafzi, kalam nafsi, ada dilalah macam ni. Yang kita kena belajar, ditaklif kat kita. Kerana ada cause effect yang ditaklif kat kita untuk kita cari cause yang nama masalah, untuk jauhkan apa-apa yang nama mafasid. Masalah maksudnya apa yang bawa kebaikan, tolakkan apa nama kemudaratan. Ni satu prinsip besar dalam kehidupan. Itu saya sekali lalu ada sebut prinsip yang ada, saya ada kitab yang kirim kawan beli, dikarang oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam. Nama kitab dia Darul kitab Masalihul Anam Mabniyun ala Jalbil Masalih wa Dar'il Mafasid. Satu kitab tebal tu, syarah bab tu saja menggunakan kawan itu. Jadi di atas kita faham sifat harus ni, apa dia? Allah Ta'ala harus. Nisbah apa dia nak buat pada makhluk dan hal yang ada pada makhluk. Nama dia mungkin makhluk ni, jaiz, hak Allah Ta'ala dia nak buat apa. Siap, itu je nak faham ke Allah Ta'ala. Jadi kalau kita faham harus pada Allah Ta'ala, boleh dia bagi kita sihat? Boleh dia bagi kita sakit? Apa dia nak bagi jadi kat kita itu hak dia. Untuk kita yang tu yang nak belajar tu, kita apa? Kena iktiraf dia siapa? La ilaha illa anta. Ma khalaqta hadza batila. Tak ada satu apa kau buat semua ni batil, palsu, sia-sia, tak ya Allah. Ada hikmah dan rahsia.
Ada benda aku tak tahu apa hikmah dan rahsia itu. Prinsip aku, terima je. Dalam masa yang sama, hindarkan apa-apa nama mudarat. Jauhkan apa yang menyalahi syariat. Perintahkan apa, ikutkan perintah Allah Ta'ala dan Rasul supaya sentiasa dalam keadaan taat. Itu kita punya kewajipan. Tengok kena juga mudarat. Mesti ada benda-benda yang telah dicuaikan. Tak ada benda yang kena apa-apa mudarat kat kita, melainkan mesti disebabkan oleh kerja-kerja kotor yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku je kerosakan, dia takkan ada punca lain, tapi mesti bima kasabat aydin nas. Berlaku je kerosakan tu, dia bima kasabat aydihim, dengan apa yang telah dibuat oleh tangan-tangan manusia. Istilah sebut tangan tu manusia, sebut tangan pasal banyak fi'il buat dengan tangan. Kerosakan berlaku sebab manusia. Itu kalau tengok jadi macam-macam penyakit, bala, bencana macam ni. Satu hal nak ubat penyakit, satu hal kena cari apa punca penyakit. Sikitlah ke sana. Nak sebut kat kita, Allah, nak faham prinsipnya apa? Hak Allah buat makhluk, harus kat kita, dah dia buat kita, kena kenal dia siapa, iktiraf dia siapa, dan kena tahu perjalanan kita sebagai hamba macam mana, seperti mana telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai kat kita ni oleh naibur rasul, pengganti Nabi Rasul. Siapa dia? Para ulama, para aulia. Nak diajar macam mana? Ada yang tunjuk jalan zahir, jalan syariat zahir, ada syariat batin. Ada jalan apa, jasad, ada jalan qalbi, ada jalan ruh, ada jalan sir. Itu istilah. Banyak kita kadang belajar jalan jasad, bab hukum zahir pun banyak benda kita tak lepas lagi. Nak pergi jalan bab qalbi lah macam mana, nak hidupkan qalbi macam mana. Tambah kita tak nak pergi belajar langsung. Jangan kata nak pergi belajar bab qalbi, bab roh lagi, bab sir lagi tak kerti apa. Nak belajar bab jasad, kadang bab sebelih pun tak faham. Bab benda pelik-pelik sikit yang kita belajar tengah hari ni, belajar khuf, nak pakai khuf pun tak faham apa dia. Dengar pun tak pernah khuf. Ada baik nama bai'ul araya, tak biasa dengar langsung. Ada bab muzara'ah, ada mukhabarah. Apa benda kan? Kalau kata takaful, takaful kenal. Bab doman tak biasa dengar. Nak kenal takaful kena faham doman dulu. Apa yang dibenarkan dalam syariat untuk dijamin, tak dibenarkan untuk jamin. Baru kita faham mana nama judi, tak nama judi, mana nama bisnes, tak nama bisnes. Yang mana yang ni adalah disuruh dalam Islam. Bab jamin apa yang boleh, jamin apa tak boleh. Baru kita boleh tahu apa yang dibenar, tak dibenarkan dalam syariat. Tak pernah belajar kita. Doman apa pun tak pernah. Yang kita tahu takaful. Keluar duit berkepul-kepul. Untuk kita, untuk kalau ada accident, dapat duit kepul-kepul. Untuk orang yang buat pun dapat duit kepul-kepul. Tak ada keluar modal apa langsung. Tak tahu jadi jutawan aja. Kita bukan nak dengki jadi jutawan dia. Benarkah syariat membenarkan macam mana kau buat tu? Berselindung ni sebalik agama, nama takapul. Kasar sikit kan? Lagi saya syarah tu panjang pula. Tapi nak cerita apa? Kena belajar kita syariat daripada siapa naibur rasul. Buat zahir pun kena faham, buat perjalanan qalbi pun kena faham. Macam mana nak hati kita ni betul-betul boleh tawajuh hanya pada Allah Ta'ala. Tak ada tawajuh selain pada Allah Ta'ala. Hadan Allah. Baik. Jadi ni sebab kita bicara sifat harus ni, maka apa dia sifat harus pada Allah Ta'ala? Dia bab af'al, iaitu memperbuat. Dia bab buat. Dia buat af'al. Bila buat ni mestilah Allah buat makhluk. Makhluk ni, bahasa disebut ni tiap-tiap mungkin. Maksudnya apa-apa yang nama makhluk, baik makhluk tu malaikat ke, jin ke, iblis ke, syaitan ke, binatang ke, tumbuhan ke, batu kayu ke, nama makhluk selain pada Allah Ta'ala. Atas istilahnya dipanggil mumkinat, jaizat, masiwallah. Okay, siap. Apa hukum Allah Ta'ala buat? Harus. Nah, itu disebab buat, begitu juga meninggalkan memperbuat akan dia, akan makhluk pun.
harus juga. Bila buat maksudnya asal tak ada, Allah Ta'ala bagi ada. Satu. Ataupun meninggalkan buat mungkin. Asalnya makhluk ni tak ada. Barangkali Allah Ta'ala buat macam ni. Barangkali macam ni. Kelayakan Allah Ta'ala boleh buat macam ni. Boleh buat macam ni. Asal hukum harus tu nisbah buat. Meninggalkan buat maksudnya macam mana? Ada makhluk Allah Ta'ala tak buat lagi. Memang dia tak cadang nak buat pun. Tak ada pun perancangan dia nak buat makhluk ni. Satu. Dan dia kekalkan makhluk tu terus untuk ditiadakan dan tidak dibuat sama sekali. Itulah maksud meninggalkan buat benda mungkin. Boleh? Faham? Jadi kita ni apa? Kita ni benda mungkin asalnya hak Allah Ta'ala untuk terus tiadakan kewujudan kita. Awal-awal lagi, bahkan kita ni tak pernah masuk dalam senarai orang yang pernah disebut pun sebelum ni. Tengok-tengok, Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan yang kita ni dalam ilmu dia, dalam kehendak dia, yang dia nak zahirkan kita pada zaman ni, dia zahirkan kita sekarang ni, masing-masing lah umur, keadaan, sifat, perangai, apa kekayaan mak bapak macam mana, persekitaran macam mana. Inilah hal Allah Ta'ala bagi jadi kat kita. Alhamdulillah. Pujilah Allah Ta'ala banyak-banyak di atas limpah kurnia yang dia beri ni. Kita pun tak minta dilahirkan. Betul dah dilahirkan, apa nak buat? Kewajipan kita ialah mengenal Allah Ta'ala. Kenal Tuhan. Siapa yang cipta kita. Satu, awaluddin ma'rifatullah. Kenal Allah. Dan kenal ni bukan susah, mengiktiraf ya. Kenal siapa dia. Allah jadikan aku. Allah milik aku. Allah yang tentukan segala ketentuan kepada aku. Azali lagi dia dah tentu. Lepas tu aku nak buat apa? Kena ngaji dan belajar. Apa yang ditaklif? Yang tu yang apa yang masalih, rebut, cari. Tuntut. Apa mafasid? Hindarkan. Apa dia masalih dalam kaedah syarak? Apa dia mafasid dalam kaedah syarak? Mengaji elok. Yang fardu atas kita menuntut ilmu tu. Ilmu untuk batin kenal Allah Ta'ala. Ilmu untuk berjalan atas muka bumi ini tepat dengan syariat ditunjuk oleh Rasulullah, Rasul utusan Allah Ta'ala kita. Dalam masa yang sama duk berhubung dengan makhluk, hati berhubung dengan Khalik makhluk. Ni kita, sepeng kita. Sebab apa disebut mudah saja. Jadi buat mungkin harus. Boleh tak dia nak hilangkan coronavirus ni? Boleh. Boleh tak dia nak kekalkan coronavirus ni terus ada? Boleh tak? Boleh. Tapi kalau kita minta supaya hilangkan ke bagi kekal ada? Kita pun kena tak tahu tak? Dari satu sudut bagus je. Satu sudut tak bagus juga. Kan? Itu kadang-kadang kat kita, apa ada keliling kita tak tahu apa bagus tak bagus. Tambah pula ada bunyi macam ni. Satu hal. Yang tu pun, yang tu yang kata kena analisa, kena selidik, kena kaji, tengok maklumat. Apa dia, yang mana palsu, mana betul, mana sidik, mana kazib. Mana yang bagi adil, mana fasik. Mana yang siqah, tak siqah, sahih, batil. Yang mana yang, semua kena selesaikan dia. Dan mesti selesai dia mengikut kacamata syarak. Kacamata syarak, apatah lagi sebut kaca mata. Apa maksud kacamata? Aspek tu biar betul. Nampak? Ni palsu, ni haram. Mesti kacamata betul. Kacamata tak betul, terang ni. Buat kelam. Kau pakai kacamata gelap, nampak semua tak baik. Ni apa Maulidur Rasul ni? Bid'ah. Nabi tak pernah sambut Maulidur Rasul. Dia pegang sepanduk lah apa. Nabi pemimpin umat apa ni? Bid'ah, ahli neraka. Ni apa doa sebelum makan ni? Masuk neraka. Doa makan masuk neraka. Bengong apa. Pasal kacamata tak betul. Kacamata rosak. Diam. Mata celik pun macam buta. Kita insya-Allah tak, kacamata kita betul. Ni doa, apa masalah minta doa makanan ni berkat, apa masalah? Kasih pada Nabi Rasul. Seronok, bagus. Pemimpin datang pun selamat. Digarhayu apa? Ya, tuanku.
Selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome, welcome. Takkan Nabi Muhammad datang kita tak seronok, bangga apa? Takkan tu bid'ah. Tak kasih pada Nabi itulah, bukan bid'ah, punah. Oh, sikitlah dia sebut itu kan. Ada huraian nanti ke depan insya-Allah. Prinsip senang je. Allah Taala nisbah dia nak buat harus. Kat kita, kita apa yang Allah Taala dah buat, tu kita kena kenal. Apa yang rosakkan kita, apa yang baik untuk kita, apa yang halal untuk kita, apa haram untuk kita, apa yang harus untuk kita. Semua kena tahu. Satu, Allah Taala hantar Nabi dan Rasul. Bila sebut Nabi, khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tak ada apa pada Rasulullah ni, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang ada istilahnya benda yang akan kata yang ni tak elok pada Nabi Rasul. Takkan ada istilahnya Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul ni ada sisa yang akan dibuang. No. Sebut Nabi Rasul macam mana? Semua manfaat. Khasnya Nabi kita Muhammad SAW, semua yang ada pada dia bermanfaat. Perkataan dia, perbuatan dia, keluar dia, diam dia, sifat dia. Habis-habis kita punya kehidupan ni apa? Mesti rujuk pada dia, refer pada dia. Siapa? Tak ada apa yang pada Rasulullah benda buruk yang, ataupun pada Rasulullah ni ada istilah sisa yang boleh dibuang. No, tak ada. Tak ada. Itu akidah kita nanti. Muhammadur Rasulullah, Siddiq, amanah, tabligh, watanah. Tak ada apa sisa yang akan dibuang oleh dia. Boleh faham sisa dibuang? Tak faham? Kau ni macam faham lembab, faham bahasa lah. Sedap kita. Faham bahasa Melayu? Kurang. Tak faham ada benda sisa akan dibuang, tak faham? Kenapa tengok tu? Ada problem fikiran ke apa? Boleh faham? Kurang sikit bahasa-bahasa, macam tu bahasa-bahasa peribahasa macam tu kurang sikit faham Kena campur banyak lah dengan orang Melayu. Kalau campur orang Kelantan, kena cakap Kelantan lah kau. makan kepuk. Cakap kepuk. Nak. Cakap itu kan. Tu tak campur Terengganu ke. Penyang. Jalan. Saya bukan nak ejek-ejek tapi nak kata, kau carilah orang yang well educated bahasa Melayu sikit. Tak kena lah. Pergaulan ni dia akan menyebabkan apa kita dapat dengan berkawan tu. Kawan paling baik dengan guru lah kan. Saya guru dengan orang Perak, dapat bahasa Perak. Ada Perak Hilir, ada Perak Ulu. Dua-dua saya dapat. Dulu belajar sekolah kebangsaan, ada cikgu orang putih, dapat bahasa orang putih. Mak bapak kita asal Penang, dapat bahasa utara. Ayak. Kecil-kecil lu Kedah duduk Negeri Sembilan Ustaz. Boleh lah, apa nak dikata ojang. Tak dapat teman nak urai kan. Tak apa nak pandai lah, duduk kecil-kecil. Setahun dua ya. Tambah budak bodoh lagi, tak matang lagi. Tapi dibesarkan di KL. Tu yang ada bahasa KL sikit kan. Sikit. Jiran pula India saja saya sebut kan. Environment ni kadang membantu kita. Duduk dengan semua sengap, duduk dengan kura-kura. Muka pun muka kura-kura. Sikitlah saya usik-usik itu kan. Tak ada pula nak kutuk orang Kelantan, orang Terengganu, tak ada lah. Itu nyambi-nyambi. Nak buat lawak tu kalau rasa macam disindir, minta maaf. Baik, jadi kita belajar bab harus ni. Yang kata Allah Ta'ala ni harus dia nak buat apa dia nak buat. Nisbah dia tu harus kat kita. Tu kata ada benda kena mengaji dan belajar. Belajarnya sifat harus ni, inilah kesudahan segala aqaidul iman yang ta'alluq dengan Allah Ta'ala. Berhubung dalam bab ketuhanan, ini penutup lah. Walaupun penutup, besar bab dia. Besar bab dia dari sudut mana? Nisbah Allah dia buat harus. Kat kita, macam mana kita nak hadam dengan perbuatan dia yang harus tu, supaya kita boleh terima apa saja dia buat kita. Dia bagi sihat pun okey, dia bagi sakit pun okey.
Dia bagi ada air, okey, tak ada air pun okey. Macam, okey ke KO? Susah hati kita bila tak ada air. Susah hati itu satu hal. Apa nak betulkan? Betulkan di hati. Nak rojok kata apa? Ya Allah, bagilah kami air. Sabab buat. Tengok ada bocor ni. Siapa dia tak beritahu bocor ni? Contoh. Siapa dia tak bagi tahu ada? Siapa tak tutup pipe ni? Siapa dia patahkan bola ni? Contohlah kan. Pasal yang tu semua dia bawa kerosakan. Lagi bil 700 jadi 7,000, jangan main. Kalau boleh claim balik tak apa, 7,000 je tu tak payah bayar dah. Setahun. 2 tahun tak payah bayar. Pasal bayar 7,000 bil air sebulan menentang apa? 2 bulan 7,000. Kilang pun tak pakai air 7,000. Duk pondok 7,000 air. Tengok meter macam tu. Air macam yang kecil ni. Nanti saya nak ambil video. Nak hantar je rasanya pasal laju sangat asal meter tu. Nak pinjam meter yang dia orang tak duduk tu kan. Tukar kepala tu, boh tu. Pakai tau. Saya tengok kita pakai gila-gila punya. RM100 tak sampai. Main meter ni pakai air kadaran yang sama 700. Ni menunjukkan meter sewel. Saya punya passion macam tu kan. Kita tulislah nombor tu apa, esok rujukan kita bayarlah. Tengok pula orang tak ada, memang daripada keluar bil itu dia tak ada. Kita pakai bubuh besar kepala pipe tu. Masa tengok meter tu pelik sangat. Air slow pun, air dalam duk tak ada, pipe pecah tu pun. Pipe buka slow je, pressure tak naik yang batas ni. Kita wow. Ni pun tak naik ke, slow lagi air kan. Nak masuk pinggan pun susah. Tapi meter je. Meter kita boleh laju. Air slow. Kat kita kena mengaji satu hal sudut tu. Kena tindakan mesti betul. Apa masalah? Ada pipe tertanam ke? Semua pipe duduk atas. Tak ada yang tersembunyi lah. Mana yang agak masalah saya tengok. Yang ni tak ada. Tengok bola baru 3 hari patah. Itu tak cerita pula tu. Itu biar tergantung bodoh gitu. Yang ni pun satu hal tak? Boleh patah. Macam mana boleh patah? Cabut tu air duk keluar. Biar gitu je. Saya tak izin lah air masuk situ. Saya tengok dah cuai berapa kali. Yang pakai pun seorang dua tak jadi. Dengan sebab tu jadi tanggung 300-400 tak jadi. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Orang lain urus dulu, saya pegang, saya tak boleh. Pasal saya duduk mencari lagi, apa masalah lagi air slow ni? Meter ke apa ke? Dia mesti ada masalah. Setiap satu tu ada sebab kan? Pasal belajar dari atas prinsip fi'lu mungkinin atau tarku ni harus pada Allah Ta'ala, kat kita Allah Ta'ala tak pernah jadikan sisir, dia ada sabab musabab kan? Dia ada sebab musabab. Lampu tak menyala mesti ada sebab. Terbakar pun mesti ada sebab. Jadi kita belajar bab harus ni nanti insya-Allah dia akhir bab aqaidul iman. Ketahuilah kamu bahawasanya mungkin dan jaiz itu maka makna keduanya satu. Sekejap. Boleh? Dah lama dah dengar ni. Jangan lain kali buat bodoh. Apa dia mungkinat? Bodoh. Mungkin jaiz sama. Cuma mungkinat, jaizat yang tu belajar sikit ada singular, ada plural kan. Macam sebut apa? Tables, grasses, brushes. Dipahamlah singular plural sikit kan. Kainat, jaizat, alamak. Bahasa Inggeris boleh pergi belajar ambil faham, bahasa Arab buat bodoh yang tak pernah ambil tahu. Sedangkan bahasa kita bahasa Quran, bahasa hadis. Nabi kita orang Arab, turun Quran bahasa Arab. Tapi Arab sebatang habuk tak kerti. Kenal bahasa neraka lagi. Bahasa neraka. Bahasa orang putih tu lah. Saya ngaji dulu ada Tok Guru sebut bahasa orang putih ni bahasa neraka ni. Pasal apa? Pasal banyak orang yang cakap orang putih ni semua orang kafir. Jadi orang kafir masuk neraka tak? Jadi bahasa dia, bahasa kafir ni masuk neraka tak? Tu bahasa ahli neraka ni dah. Kalau esok bertukar pula orang putih banyak masuk Islam. Katalah
Dulu ni bahasa neraka, ni sekarang bahasa dalam syurga. Pasal ramai orang yang macam ni cakap bahasa macam ni sekarang masuk Islam habis. Bahkan dia tinggal bahasa Inggeris dia, semua pergi belajar Arab. Saja sebut itu. Jadi fakta kita nak ambil apa? Mungkin, jaiz, sama. Kalau kita belajar Arab tambah duduk pondok, tak faham hak ni, saja tapau sekali. Baik. Kalau kita sorok macam mana? Mungkin. Contoh, walaupun ada bab kat budak-budak ni saya tak ajar lagi. Apa? Mungkin. Macam mana boleh jumpa mungkin? Dia pada amkana. Fi'il madhi dia makana. Amkana yumkinu imkanan fahuwa mungkin. Itu isim fa'il. Jaiz daripada jaza. Jaza yajuzu jaizatan. Jaza yajuzu jawazan fahuwa jaizun. Isim fa'il juga. Cuma yang ni sulasi mujarrad, ni sulasi mazid. Amkana af'ala. Gantung panjang ngaji panjang umur jumpa. Yang tu yang kena ngaji Arab tu supaya kita boleh mengenal pasti satu-satu kalimah mai pada mana, nak buah makna macam mana. Atas prinsip dia sebut hadiah untuk kita, tak buat kajian tak apa. Maknanya sama keduanya, satu. Tetapi yang dikendaki dengan jaiz di sini adalah ta'alluq dengan kudrat yang dibekaskan, dan yang dikendaki dengan mungkin di sini adalah bekas perbuatan. Itulah yang zahir pada hamba daripada makna keduanya. Okey. Penegasan dia tentang apa makna mungkin dan jaiz. Dia kata walaupun makna jaiz ni sama, tetapi okey. Ada sikit tapi tu pasal apa? Pasal bahasa Arab asal jaiz dan mungkin ni skop dia terlalu besar. Boleh Allah Taala buat dua Nabi Muhammad? Jaiz tak? Jaiz. Allah Taala buat dua Nabi Muhammad ke? Tak. Tadi kata boleh. Ni kenapa tak boleh pula? Kan jaiz. Jadi apa maksud jaiz ni? Mungkin. Boleh tak Allah Taala? Mungkin tak Allah Taala buat kiamat ni dimansuhkan, dibatalkan. Tak jadilah kiamat. Pasal semua manusia baik-baik dan semua ikut SOP. Penjarakan sosial, pakai face mask. Kiamat ni dibatalkan. Boleh tak? Mungkin tak? Asal mungkin. Ada tak keberangkalian macam tu? Boleh jadi tak? Nisbah Allah nak buat, boleh tak? Akan jadi macam tu kah? Tak pasal kiamat dimansuhkan. Iza waqa'atil waqi'ah, datang pun dengan fi'il madhi. Iza waqa'at, kiamat tak berlaku tapi dah datang dengan fi'il madhi. Seolah-olah kiamat dah berlaku. Walaupun iza ni dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman, khafidun li syartih mansubun li jawabih. Tu ganji lain lah saja saya sebut jambi-jambi dia tu. Apabila berlaku kiamat, iza waqa'atil waqi'ah. Dah berlaku belum? Tu guna fi'il madhi waqa'at. Kenapa guna fi'il madhi? Guna fi'il madhi itu walaupun dia belum berlaku untuk menunjukkan tahqiqul wuqu'. Pasti berlaku. Idza sama'u syaqqat. Ayat tentang kiamat ni boleh kata semua dalam Quran, semua datang dengan lafaz fi'il madhi. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Semua fi'il madhi. Semua fi'il madhi. Kalau tak fi'il madhi pun datangkan dengan jumlah ismiyah. Bila jumlah ismiyah maksudnya dia menunjukkan tahqiq. Maklumat tu Quran mesti sidik. Dia ikhbar sesuatu yang akan berlaku. Dia ikhbar. Dia bukan dia pemberitahuan maklumat yang pasti. Dan dia bukan berkait dengan masa, dia pasti. Nak sebut kepastian tu. Kalau sesuatu yang nak sebut dengan jitu dan pasti, tak datang dengan jumlah fi'liyah. Fi'liyah dia ada iktibar zaman. Datang dengan jumlah ismiyah, dia menunjukkan jitu, subut khabar kepada mubtada'. Itu faedah ngaji nahwu. Dia punya makna tu boleh tumbuk dengan orang. Apa kau faham tak betul? Patutnya makna fi'il macam ni, makna isim macam ni. Sedap tu. InsyaAllah belajar semua. Tapi jangan tak ingat alamat Iraq. Saya jentik lagi. Hari ni sabit cuti. Kita baru belajar fi'il madhi, fi'il amar. Nak masuk fi'il mudhari' betul kan? Okey.
Sebab kita belajar dah. Tu pun belajar nahu. Saya nak masuk. Mula-mula ramai. Kau surut. Macam bukan senang. Cuti lama tu satu hari. Kita pun tak sihat. Cabaran besar ngaji nahu ni. Tapi kalau faham macam mana? Tak ada benda yang lazat. Melainkan faham bab-bab macam tu. Baik, jadi dikendaki, maka makna tetapi yang dikendaki di sini dengan jaiz di sini dalam bab akidah, bab ketuhanan ni, dialah takluk dengan kudrat yang dibekaskan. Dia mesti nak nama jaiz, yang nama jaiz ni mesti yang ada takluk dengan kudrat. Pasal kita dah belajar dah. Walaupun nama mungkin, soal. Mungkinat jaizat ni dah siap belum dalam ilmu Allah Ta'ala? Siap. Apa istilah dia yang dah siap pada ilmu Allah Ta'ala? Tanjizi qadim. Dah siap belum apa Allah Ta'ala tentu pada jaizat, pada mungkinat? Manusia banyak mana, malaikat banyak mana, dah tentu belum? Kalau ikut boleh ke dia tambah, dikurangkan, betul tak? Akan bertambah dan kurang ke dengan apa yang dah sabit pada ilmu dia dan iradah dia? Tak. Jadi kalau itu, jaiz ni jaiz mana? Jaiz yang takluk dengan kudrat yang dibekaskan. Yang dibekas ni bahasa Arab daripada yang telah ditaksirkan. Apa dia? Nisbah kudrat, apa yang Allah Ta'ala dah buat dan laksana. Inilah takluk jaiz dan mungkin. Dalam istilahnya, takluk mungkin ni termasuk dalam takluk kudrat yang kalau disebah dah berlaku, dia tanjizi hadis. Ada benda kita dah jumpa, saya sebutlah istilah tu. Dan ada benda yang Allah Ta'ala bakal jadikan dia nisbah kebolehan Allah Ta'ala buat, dia suluhi qadim, tapi atas nama kudrat takkan kudrat semata-mata. Kudrat mesti bersama dengan dia, dengan iradat dan ilmu. Walaupun suluhi qadim, layak azali lagi Allah Ta'ala buat demikian, tapi kelayakan itu telah dikunci dengan apa Allah Ta'ala taksiskan dengan iradah dia yang tanjizi qadim. Barulah dia akan tanjizkan pada hadis. Saya nak guna istilah apa dah belajar tu. Dan semestinya apa yang nak berlaku tu dah sabit pada ilmu Allah Ta'ala, tanjizi qadim lagi. Jadi walaupun mungkin, takkan ada mungkin yang Allah Ta'ala belum tahu dan belum pasti. Mana mungkin macam tu? Mesti semua dah takluk pada ilmu Allah Ta'ala azali. Tanjizi qadim pada ilmu Allah Ta'ala. Tu yang dia kata takluk kudrat ni mesti takluk yang telah dibekas, yang dibekaskan. Maksudnya yang dia asar, dia kesan manifestasi daripada apa yang dah sabit dengan ilmu Allah Ta'ala, dengan iradah Allah Ta'ala. Walaupun pandang pada satu sudut layak tak dia buat ni, memang ada istilah suluhi qadim, azali lagi layak, tapi kelayakan tersebut dia di atas terarahkan dengan taksis iradah dan dah sabit ilmu. Agak tak faham, renung-renung kan apa saya sebut tu. Kalau boleh ulang balik lah. Tengok Facebook ni, satu pelajaran ni ada bab kena follow satu. Miss kadang satu hari je, habis gagal lah nak faham. Alamak, pening aku dengar istilah ni. Alamak. Ada yang mengadu apa, neuron otak saya hari ni cabang-cabang kata dia. Pasal berat sangat pelajaran. Berat kan, kau tak telan hari tu, apa suruh longgok je baju 3-4 minggu, 3-4 bulan. Untuk hari ni baru nak basuh, mampus lah. Jenuh basuh. Dan dikenaki dengan mungkin di sini kata mungkin ni apa? Dia bekas perbuatan. Dia lah bekas, maksudnya hasil, asar fi'il. Jadi jaiz ke mungkin ke, tetap dia mesti nisbah ta'alluq Allah Ta'ala nak buat yang telah sabit dengan ilmu yang telah ditentu oleh iradat. Itu istilah. Ada bab-bab kita dah bicara belakang. Satu, tak belajar di awal, tiba-tiba main mengadah tengah kitab, sakit lagi tak nak faham. Pelajaran apa pun, masuk sekolah, orang masuk bulan 1, kita masuk bulan 6.
Bulan 6 ada dekat tengah kitab lah ni. Bulan 6 lah. Tak pun bulan 5 lah. Bulan 5. Saja tengok saiz tu. Bulan 5 ni. Orang belajar bulan Januari lagi, kita masuk bulan Mei. Masuk-masuk nak faham. Oi. Apa? Ni cerita pun tak faham. Tak faham. Oh, berapa bab dah lepas tu. Jadi rujuk balik Ada kawan-kawan mana tanya lah. Ada Facebook ulang lah. Contoh. Kata dia makna macam ni, dia adalah asar daripada perbuatan af'al Allah Ta'ala. Itulah masuk mungkin di sini. Itulah yang zahir. Jadi kalau atas dia kata asar bekas daripada perbuatan, maksudnya apa orang Ta'ala dah buat, yang itulah takluk mungkin, jaiz tu. Kalau sebab apa orang Ta'ala belum buat, apatah lagi yang memang dia tak buat, tu tak ada takluk kudrat situ. Tak ada takluk perbuatan Allah Ta'ala. Pasal apa? Allah Ta'ala apatah lagi yang bercanggah dengan apa yang telah dijanjikan untuk Allah Ta'ala nak buat, takkan berlaku sama sekali. Walaupun asal pandang pada sudut mungkin dan jaiz, memang layak Allah Ta'ala nak buat gitu. Tapi di atas kata apa yang Allah Ta'ala dah buat, asar yang ada dengan ada Nabi Muhammad, dengan ada Quran, dengan ada Nabi dan Rasul sebelum ni, apa dah cerita dalam Taurat Injil kata Nabi akhir zaman Nabi Muhammad tak ada Nabi dah apa-apa, takkan ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad, takkan kiamat dibatalkan, takkan syurga neraka dibinasakan, tidak sama sekali. Maksudnya apa? Pasal walaupun asalnya mungkin, tapi telah disempadankan di atas ilmu dan iradah. Satu, kita tak boleh faham mungkin tu bodoh-bodoh. Jangan duk kata nanti kiamat ni boleh jadi orang Ta'ala batalkan kot tak kiamat. Jangan duk faham tu. Ataupun kiamat ni tahun depan, apa kiamat? Yang buat pasal buat bodoh je, macam tak bisa mengaji akidah ilmu. Kiamat takkan setahun akan datang. No. Dengan kita punya tahun ni, apa yang berlaku kat kita ni, kiamat takkan berlaku tahun depan. Mustahil. Bukan mungkin ke? Allah Ta'ala kena buat kiamat pun esok boleh tak? Boleh atas hukum asal mungkinat. Tapi kiamat kan esok? Kerak jarinya. Saya kata tak ada. Mustahil kiamat esok. Walaupun disepah dengan kuasa Allah Ta'ala, Allah takkan kiamatkan esok. Tidak. Tahun depan pun confirmnya tak kiamat. Kalau bahasa style orang dunia, bertaruh 1 juta, bertaruh 10 juta apa saya ni. Tapi bertaruh nak main judi pula, berdosa. Tapi nak tunjuk kata takkan kiamatnya tahun depan. Tapi takkan Dajjal turun lagi tahun depan. Tu saya tak jamin. Tu tak tahu. Kiamat je tak. Pasal dengan Imam Mahdinya, nak Dajjalnya, Nabi Isa turunnya, Nabi Isa pun akan hidup, dia akan berkahwin, dapat anak. Lepas tu selepas bunuh Dajjal pun nanti ada istilah Ya'juj wa Ma'juj. Baru belakang tu akan peristiwa ke zaman selepas kewafatan Nabi Isa AS. Baru jadi tragedi betul-betul punya, dekat-dekat sangat dah nak kiamat tu. Apa dia? Ada asap, Quran hilang pada Musa tu lagi dekat sangat dah. Matahari sebelum tu dabatul ard. Wafatnya Nabi Isa, calaru masyarakat. Yang tu memang dekat sangat dah. Tapi selagi ada Nabi Isa, pentadbiran alam masa tu stabil lagi. Jadi kiamat ke tahun depan? No, impossible. Absolutely no. Tapi Dajjal tak tahu. Dajjal ni sejak daripada zaman sahabat tu sangka zaman ni ada Dajjal lah. Sampai sekarang tak ada lagi. Dajjal hak macam satu tu lah. Hak Dajjal sebelum Dajjal ni banyak dah. Jadi yang zahir pada hamba, pada pengarang ni macam ni. Betul dah dia sebut tu. Walaupun disebut zahir pada hamba, ulama ni, tutup guru ni selalunya dia takkan cakap berdasarkan hawa nafsu dia. Dia mesti berdasarkan apa dia dah faham, dia mengaji, dia reti apa dia, apa yang dia faham, dia akan cakap. Dan saya dah buktikan tadi bahawasanya memang betul lah, walaupun atas nama suluhi dalam bab kudrat, tapi mesti diapitkan dia, macam tu kan, mesti dengan ada kawalan bab kudrat, walaupun suluhi, walaupun nama layak pada azali lagi, Allah hak dia nak buat gini-gini, tapi semuanya dah ditentu dengan iradah azali lagi, semua dah sabit dengan ilmu azali, tak ada satu pun yang syak
ataupun di luar daripada inkisyafat ilmu Allah Ta'ala. Cuma saya nak pakai istilah-istilah tu saja, saya nak sebut bahasa-bahasa tu. Saya ngaji pun ada guru macam tu. Bila kita dia ajar istilah, dia tak terjemah pun apa benda istilah dia ajar tu. Tapi ada hari kita dia ngaji tu, dia ajar tu, hari tu kita akan tengok dia muntahkan semua istilah yang kita dah belajar. Kalau hari tu kita memang faham pelajaran apa dia ajar dulu, hari ni hari paling seronok. Macam apa? Dia macam apa? Buka pintu semua yang bab-bab kita dah belajar dulu. Wallah, ada soalan? Best. Best tu bagi siapa? Siapa faham, ingat, memang telan hadam betul-betul, macam telan Elia tu, macam mana? Memang hari tu hari paling best dengar dia cerita. Mana yang tak ingat pelajaran tu, pening aku ni. Ya. Maka perkataan musannif memperbuat mungkin atau meninggalkan dia itu yang zahir pada hamba pada makna keduanya tu jaiz dan mungkin itu. Maka perkataan musannif memperbuatkan mungkin atau meninggalkan dia mungkin itu menolakkan atas orang Mu'tazilah. Jumpa situ insya-Allah. Jadi pahaman ahli sunnah wal jemaah buat mungkin ni harus. Jadi ada juga pahaman yang pening-pening ni, dia kata Allah Ta'ala wajib buat salah wal aslah. Jumpa nanti pahaman-pahaman pelak ni. Setiap zaman dia ada je yang pahaman ni. Situ dulu soalan kalau ada. Maknanya jahis ni kalau disebut kalau kita tengok pada takluk takluk suruh pada ya. Ya, boleh kata gitu. Pasal disebut yang tu yang telah buat kan. Kalau jaiz ni dia iktibar belum buat lagi apa yang satu bahasa dia sulhul qadim lah. Ya. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.